Ini dapat kita lihat misalnya pada nota 183 tu, cuba tengok situ. Dia terjemahan tu, sebab terjemahan boleh jadi berubah makna, dan terjemahan berubah tu sebab asal dia tu berbeza. Misalnya kita tengok sini, ujung hadis tu, matan tu, saya pun menghulurkan kepadanya satu cebisan kain, tetapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya begini, bermaksud beliau tidak mahukannya. Begini tu, ataupun hulur kain tu, maknanya maksud tak payahlah, ataupun itu isyarat. Dia buat dengan tangan dia gitu, bermaksud dengan tangan dia tu bermaksud beliau tidak mahukannya. Baik, kita tengok 183 terjemahan, tetapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya begini, bermaksud beliau tidak mahukannya, adalah berdasarkan teks Arabnya seperti di atas, hak serupa di atas ni, yakni fanawaltuhu khirqatan faqala biyadihi hakadha walam yuridha. Terjemahan hak tu dengan lafaz tu lah. Sesetengah ulama menterjemahkan teks di atas begini, beliau mengisyaratkan dengan tangannya begini dan tidak menolaknya. Tidak menolak, dia isyarat dengan tangannya begini dan tidak menolaknya. Orang hulur kain kan, kita nak ambil kain, tu mengisyaratkan dengan tangannya begini dan tidak menolaknya. Tidak menolak tu, tidak gini ataupun gini, tak. Tetapi gini boleh jadi nak tu. Baiklah, kita tengok lagi. Justru mereka tidak memakai perkataan terakhir di dalam hadis ini seperti yang tersebut di atas, malah memakainya sebagai walam yaruddaha. Tulisannya sama huruf tu, tapi baca dia tidak sama. Tadi walam yuridha, ni walam yaruddaha, yang berarti dan beliau tidak menolaknya. Bila orang holak, dia tidak tolak. Itu maksud walam yaruddaha. Kalau walam yuridha, tidak nak. Ya, ra dan dal sama, tapi baris dia tu bila baca tidak sama, jadi lagu lain makna. Jadi lagu lain. Ini juga merupakan punca bagi perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang penggunaan tuala selepas mandi. Golongan kedua berpendapat Rasulullah telah menggunanya selepas mandi. Sebab saat inilah, kerana apabila Maimunah menghulurkan tuala, beliau SAW tidak menolaknya, bahkan mengambilnya. Dan tidak tolak, ambil lah. Maka dapat disimpulkan bahawa penggunaan tuala selepas mandi adalah sunnah Nabi SAW juga. Golongan pertama pula memperkukuhkan lagi pegangan mereka dengan mengemukakan hadis Maimunah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad juga melalui isnad yang sama di dalam musnadnya dengan lafaz wa asyara biyadihi alla uriduha. Mafhumnya, dan beliau SAW mengisyaratkan dengan tangannya bermaksud aku tidak menghendakinya. Isyarat tu tidak nak lah, ataupun gini tidak nak. Dengan lafaz lain sanad sama, tapi lafaz lain yang maksud dia pun sama dengan hak ni dalam Bukhari, yakni dia tidak nak. Orang hak kata Nabi SAW tidak guna kain tuala tu, dia pakai hak ni. Jadi hak kata walam aruddaha, walam yaruddaha tadi, dia tidak tolak tu adalah berdasarkan riwayat Ibnu Sakan dalam sahihnya. Ibnu Sakan, hak tu walam yaruddaha, dia tidak tolak. Boleh jadi kita boleh pakai semua. Sebab mandi itu bukan sekali. Tentulah dalam berumah tangga tu tidak kata mandi sekali. Ada ketikanya dia tidak dia tidak nak pakai hak tu. Ada ketikanya memang dia tidak menolak bila buat pagi tu. Kalau memang maklum dia tidak pakai semua, tak guna dah hola tu. Hola tu menunjukkan kira-kiranya dia ada pakai juga. Itulah yang Imam Nawawi faham.
Dia kata kalulah sudah tahu dah Nabi tak guna, apa guna dia pergi hala? Hala tu menunjukkan ada juga dia guna. Cuma boleh pakai kedua lah. Boleh pakai kedua. Kalau kita ambil riwayat Ibnu Sakan saat ni, mana ada jugalah dalil. Bukan dalil berdasarkan mafhum saja, tidak. Bukan dalil yang terang. Dalil yang terang. Bukan mafhum difaham daripada isteri dia tu buat pergi kain, kira-kiranya ada lah ketikanya dia guna juga kain. Sebab kalau dia tidak guna langsung, tak pakai tak bagi terus. Tidak berdasarkan mafhum gitu, tapi berdasarkan zahir hadis. Yang ni ada kedua-duanya. Bila ada kedua-duanya, kita boleh lah nak pakai kau tak saya pakai kau. Cumanya sebab baru ni lah kita sudah bicara dah, janganlah kerana benda-benda kecil lagu ni cerewet sangat jadi tak ada kerja, jadi sampai jadi balah. Itu tak patutlah. Itulah pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni. Jadi Nabi SAW ada gunakan itu alat, tapi tidaklah secara tetap dan mesti sampai jadi balah, marah kau bini misalnya kalau tak hala. Tidak gitu. Bahkan ada kalanya bini dia hala pun dia tak ambil. Maksud dianya tak perlu mikir sangatlah untuk dia benda-benda lagu ni. Tapi berbeza dengan umat dia kan. Setengah-setengah tu cerewet sangat. Banyak perkara lah cerewet. Sampai tak jadi kerja. Okey. Apa? Benda-benda kecil gini. Sedangkan benda tu tidaklah perlu mengikat kita daripada buat kerja. Buat kerja kita. Orang yang ada sesuatu perjuangan ataupun kerja besar, dia tidak akan terikat, ataupun kita kata bahasa Kelantan ni, tak peling dengan benda-benda lagu ni lah kita kata. Tidak peling dengan benda-benda lagu ni. Peling dengan benda-benda lagu ni cerewet lah, susah lah. Kalau tak ada baju nak masuk bilik air tu pun susah dah. Moga pakai hak lain kan, suku kan. Selipar suku hak tu. Dan segala benda suku belakang. Nak tidur suku pula. Kalau tak siap tu susah juga. Dengan baju tidurnya sukunya. Segala-galanya suku belakang. Nak pergi main bola, main gapo-gapo kan kita kata dah. Suku pula pakaian. Cerewet sangat. Cerewet sangat, tak ada kerja, dia akan habis masa situ ya. Duk mikir hak tu. Dah boleh jadi kadang-kadang kerana benda-benda lagu ni rusak rumah tangga pun boleh jadi juga. Boleh jadi juga kerana benda-benda gininya. Kesilapan tu yang ada lah. Nabi SAW tidak, dia tidak marah, dia tidak sebut gapo pun. Kalau sedap kau tak sedap, dia senyap, dia makan gitu. Kalau bini dia buat, itulah pengajarannya hak kita dapatnya. Jangan cerewet. Hak itulah secara ringkas kesimpulan yang kita dapat daripada hadis ini, dan sebahagiannya sudah dibincang dah sebelum ni. Kita pergi kepada bab yang ke-11, bab mandi dan berwudu tanpa mualah. Bab tafriq al-ghusl wal wudu. Tafriq asal maknanya memisahkan perbuatan ataupun basuhan pada ketika mandi dan wudu. Memisahkan. Yang tidak terus. Lepas pada basuh muka, kita kata tidak terus basuh tangan. Pisah dulu. Buat benda lain, kau pergi jalan sana sini, kau buah dulu kau. Itu tafriq. Mafhum dianya ialah mualah. Tidak ada mualah. Mandi dan berwudu tanpa mualah. Mualah ni berterusan, bersambung-sambung perbuatan itu. Jadi kalau wudu itu berterusanlah daripada yang mula-mula sampai yang akhir. Berterusan. Kalau mandi pun begitu juga. Tidak kata diselangi dengan benda lain ataupun terpisah, berhenti dulu kah? Berhenti dulu kah? Tidak begitu. Itulah yang dikatakan mualat. Imam Bukhari pun buat marilah satu riwayat. Semua dia lagu tu. Dia mari dalam tajuk ni dia ada dua juzuk, dua bahagian tajuk. Boleh kita bagi dua tajuk dia. Satu, tafriqil ghusl wal wudu. Itu sah. Yang kedua, yuzkaru an Ibn Umar, dan seterusnya. Diriwayatkan bahawa Ibn Umar membasuh kedua kakinya selepas kering air sembahyangnya. Wudu ba'dama jaffa wudu'uhu, bukan wudu, wudu. Yang ni air yang digunakan